Astaghfirullahaladzim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah berapa hari bulan hari? 10 Hari ini kita masuk pada 10 Ramadan 10 Ramadan. Saya tak berapa kira sangat. Ujung-ujung nanti baru kira kan. Dia macam sembahyang tarawih lah, jangan kira sangat kan. Ikut tu imam je. Tu imam bagi salah habis doa selesai. Ya. Kira tu asal lambat lagi tu imam nak habis Baik, hari ini kita masuk 10 Ramadan Masuk 10 Ramadan. Ada 2 ataupun 3 hadis yang saya nak kongsikan pada pagi ini, iaitu hadis yang pertama. Hadis yang pertama, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Sesiapa yang bergembira, sesiapa yang rasa seronok bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, seronok dengan kedatangan bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan jasadnya ke atas api neraka. Sesiapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka Jadi hadis ni tuan-tuan boleh cari tengok, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Jadi fariha ni maksudnya bergembira, seronok gembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Jadi seronok tak masuk bulan Ramadan? Seronok. Pasal apa seronok? Pasal boleh ibadat banyak, pasal boleh diet, macam-macam lah Tetapi wallahu alam, saya tak berapa confirm sangat ni Saya tengok 1-2 komen satu-dua komen dalam orang yang kaji hadis juga menyatakan bahawa hadis ni adalah hadis yang bermasalah. Maksud saya pagi ni bukan nak bawa hadis ni sangat, tapi maksud saya pagi ni ialah nak bagi kesedaran supaya kita tengok sikit hadis-hadis tu sama ada ia benar-benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak Jadi bila duk tengok-tengok, baguslah hadis ni kan, pasal seronok je. Tapi hadis ni cuma kata seronok je, seronok masuk bulan Ramadan, tapi tak sebut puasa pun. Maknanya kalau dia seronok sebab bulan Ramadan tapi dia tak puasa, dapat tak kelebihan Allah haramkan jasad di atas api neraka? Dapatlah tak patutnya. Pasal hadis ni tak kata puasa, kata seronok je. Kata seronok jadi sedikit sangat kecil sangat amalannya tak ada amalan seronok
tapi Allah haramkan jasa. Jadi kena tengok balik hadis ni, ya. Tengok balik hadis ni sama ada ia benar-benar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun ia hadis palsu. Ya, saya tak berapa confirm sangat, ya. Cuma ada satu lagi hadis yang saya baca yang ini lebih confirm lah, ya. Iaitu hadis 5 perkara yang membatalkan puasa, khamsun yuftirna as-saima, 5 perkara yang membatalkan puasa, wa yanqudnal wudu'a, dan membatalkan wudu. Ada hadis 5 perkara membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Maknanya 5 ni dia batalkan sama dua-dua sekali. Puasa pun batal, wudu pun batal. Jadi sekarang yang kita mengaji antara perkara yang batal wudu apa? Antara perkara yang batal wudu ialah apa dia? Makan es krim. Batal wudu. Bukan puasa lagi, wudu. Bersentuhan, bersentuhan tanpa lapik membatalkan wudu. Keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur membatalkan wudu. Manakala antara perkara yang batalkan puasa ialah makan dengan sengaja, siang hari makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Baik, ada perkara-perkara ni dalam riwayat hadis ni, ya, 5 perkara ni, ya. Dalam hadis ni dia sebut 5 perkara yang batal puasa, batal wudu. Yang pertamanya ialah al-ghibah, mengumpat. Al-ghibah membatalkan puasa, membatalkan wudu. Ada wudu batal dengan sebab mengumpat. Kita ambil wudu kat bawah, lepas basuh kaki sambil berjalan naik tangga tu mengumpat dengan kawan kita. Batal atau tidak wudu kita? Based on this hadis. Batal. Batal. Belum masuk dewan sembahyang lagi dah mengumpat dah, batal wudu. Kena patah balik pula ambil wudu, Itu salah satu daripada perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Yang keduanya ialah an-namimah, adu domba. Ya, melaga-lagakan orang. Namimah, melaga-lagakan orang, ya, bagi orang bergaduh. Yang ketiga al-kazib, cakap bohong. Kazib, cakap bohong. Yang keempat an-nadharu bisyahwatin, tengok sesuatu dengan nafsu syahwat. Tengok sesuatu dengan nafsu syahwat. Yang kelima, saya lupa. Apa dia yang kelima tu? Saya lupa, saya jangan tuan-tuan kira pula. Saya lupa yang kelima ni apa. Saya hafal setakat 4 ni je, al-ghibah wan namimah wal kadhib wan nadharu bisyahwatin wa nasi itu. Saya lupa, yang kelima ni saya lupa. Baik, jadi hadis ni hadis yang menarik sebab dia memberi peringatan kepada kita supaya tidak melakukan 5 perkara ini kerana dia membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Ya, kita jaga-jagalah semasa kita puasa. Tetapi tuan-tuan, sama juga macam hadis ni, ya, sama juga macam hadis ni. Hadis ni kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala adalah hadis palsu. Adalah hadis palsu. Maksud saya bila kita dapat dalam WhatsApp group dan sebagainya, kita kena tengok betul-betul sama ada dia betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Jadi para ulama dah kaji-kaji, antaranya Imam Suyuti. Begitu juga ulama-ulama yang lain
ya, menyatakan bahawa ia adalah hadis yang palsu. Jadi bila dia hadis palsu, kita tak boleh mudah-mudah menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nampak bagus, tapi kita kena jaga-jaga. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan dalam dua hadis. Satunya hadis menyatakan man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia sengajalah mereka cipta, ya, membuat hadis-hadis yang palsu, sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya daripada api neraka. Itu makna ancaman besar, ya, neraka bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita tak reka cipta, kita dapat satu hadis. Kita bukan reka hadis. Kita dapat dalam media sosial, oh hadis ni bagus ni, hadis ni, kan, kita pun share kepada orang, forward kepada kawan-kawan kita, ya. Kita tidak reka. Tetapi ada satu lagi hadis ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih, man haddatha anni hadithan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini. Sesiapa yang menceritakan satu hadis daripada Nabi, maknanya kita dapat dalam WhatsApp group tu, kita forward tu, kita cerita satu hadis, Nabi, ya. Kita dapat hadis ni, tapi wa huwa yara annahu, dia rasa hadis ni pelik ni, hadis ni tak betul ni, bukan Nabi kata ni. Selama aku mengaji ni tak ada lagi lah mengumpat batal wudu, kan. Selama kita duk baca tak ada lah mengadu domba membatalkan wudu. Rasa macam hadis tak betul ni, kita rasa hadis tu tak betul, tapi tak apalah, nampak makna dia elok, kita pun share juga dengan orang. Makna bila kita share tu, kita menceritakan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita rasa-rasa, kita tengok macam hadis palsu. Maka kalau kita rasa hadis tu palsu, kita agak-agak hadis tu palsu, tapi kita ceritakan juga tanpa bagi tahu hadis tu tak betul, hadis palsu, fa huwa ahadul kadibain, maka kita yang ceritakan tu digolongkan sebagai salah seorang daripada dua pendusta. Yang pendusta yang pertama yang reka hadis, yang mencipta hadis, itu pendusta yang pertama. Kita yang share, pendusta yang kedua. Pendusta yang pertama pun dihumban masuk ke dalam neraka kerana dusta atas nama Nabi. Kita yang tukang share pun akan dihumban masuk neraka kerana kita juga salah seorang daripada dua orang yang berdusta, ya. Ini hadis ni saya dapat baru ni lah, masuk Ramadan baru ni, orang bawa hadis ni, ya, bawa hadis ni dalam satu forum, ya, dalam satu forum, 5 perkara ni. Kita pun cari tengok, nak jawab soalan tu, rupa-rupanya hadis palsu, ya. Baik, adakah maknanya kalau hadis ni palsu maka kita boleh mengumpat? Bolehkah kita mengumpat hadis palsu? Tak boleh, kerana ada hadis sahih yang lain. Bolehkah kita cakap bohong? Hadis ni palsu, bolehlah cakap bohong? Tidak, kerana ada hadis sahih yang lain yang menyatakan haram kita berdusta, ya. Cuma maksudnya ialah nak sandarkan ni Nabi kata, itu tak boleh. Sebab tu saya tak kata hadis Nabi, saya kata hadis ya. Ada hadis. Yang ni saya ragu-ragu sikit, ya, tapi yang ni confirm sebab jumpa perkataan ulama seperti Imam Suyuti yang menyatakan bahawa hadis ni adalah hadis palsu, ya. Jadi perkara ini tidak
membatalkan puasa, tetapi haram kita melakukannya, dan boleh jadi puasa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalaulah kita tidak menjaga akhlak seperti bercakap bohong. Karena ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong dan amalan-amalan berkait dengan cakap bohong, dia puasa tapi dia masih cakap bohong, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak berkehendak untuk dia meninggalkan makan dan minum. Dalam erti kata, Allah tidak menerima puasa dia. Itu hadis sahih. Ya, Allah tidak berkehendak dia berpuasa, maksudnya Allah tak terima puasa walaupun dia berpuasa kalau dia bercakap bohong ketika mana sedang berpuasa. Ya, itu hadis sahih. Jadi perkara-perkara ini tidak membatalkan puasa, ya, tapi mengurangkan pahala puasa, dan hadis ini adalah hadis yang palsu. Jadi perkara yang batal puasa apa dia? Perkara yang batal puasa apa? Apa dia? Makan minum, ya. Makan minum. Makan minum adalah antara perkara yang membatalkan puasa. Cuma ada jenis-jenis makan yang tidak membatalkan puasa. Ya, misalnya makan tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Walaupun makan minum tu, makan tu membatalkan puasa, tapi ada makan yang tidak membatalkan puasa, makan tidak sengaja. Yang kedua, makan angin, ini juga tidak membatalkan puasa. Buka kipas angin tu kuat tu, sedut angin itu masuk dalam tu, itu tidak membatalkan puasa. Apa lagi makan yang tak batal puasa? Makan hati. Makan hati pun tak membatalkan puasa. Makan hati bukan hakikat ni, makan kiasan, makan hati cara kiasan. Makan hati hakikat, makan hati ayam, makan hati lembu tu hakikat, tu batal puasa. Ni makan hati dengan maksud kiasan. Apa maksud dia? Apa? Kecewa tak? Kecewa, makan hati. Makan hati kecewa. Ya. Makan hati itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Suami petang-petang minta isteri buat cucuk sekian, isteri dia tak buat. Datang tengok tak ada. Ya, suami pun patah hati. Pukul 7 tengok atas meja makan tak ada cucur yang dia nak. Suami pun patah makan hati. Pukul 7 petang. Batal puasa? Tak batal puasa. Walaupun suami makan hati. Ya. Makan rasuah. Makan juga tapi tidak membatalkan puasa. Ya, makan rasuah tidak membatalkan puasa. Makan suap pun tak batal puasa. Makan suap dengan nanti makan rasuah je lah. Tidak. Tak maksud saya lah makan jenis-jenis makan ni. Kita kata makan ni batal puasa, tapi ada jenis makan yang tidak membatalkan puasa. Ya, makan tak sengaja, makan angin, makan hati, makan rasuah, makan suap, apa lagi? Makan penampar, itu pun tidak membatalkan puasa. Ya, nak makan penampar aku. Ya, makan penampar. Dan satu lagi yang tak batal puasa ialah makan dua kali ataupun makan kali kedua. Makan dua kali atau makan kali kedua tidak membatalkan puasa. Ya, makan kali kedua tidak membatalkan puasa. Kita ada burger ni, roti john ni kita makan sekali, makan dua kali. Makan kali yang kedua itu tidak membatalkan puasa kita. Ya, tidak membatalkan puasa. Boleh apa? Boleh tu?
Makan 2 kali. Makan kali kedua tidak membatalkan puasa. Makan siang pukul 10, pukul 12 tengah hari itu makan sengaja makan 2 kali, atau kali yang kedua dihukum sebagai tidak membatalkan puasa. Macam mana? Batal ke tak batal? Batal? Tak batal. Okey, tak batal. Setuju dengan saya. Siapa nak bantah pendapat saya? Batal. Pasal apa batal? Makan. Tak, makan 2 kali tak batal. Kenyang. 2 kali tak kenyang. Makan 2 kali tak batal puasa. Sebab dia apa? Sebab puasa dah batal dengan sebab makan yang pertama. Dia makan sekali sengaja, batal tak puasa? Batal. Makan kali kedua batal tak? Tak batal. Sebab dah batal lah, dah tak ada puasa dah. Saja kena. Makan 2 kali itu tidak membatalkan puasa. Bukan nak suruh makan 2 kali dah. Bukan. Sebab dah tak ada puasa dah. Tak ada puasa nak kira batal apa? Kita kira, kalau nak kira batal sah pasal masih ada puasa. Masih ada puasa baru boleh kira sah ke batal. Sekarang puasa dah tak ada dah batal dengan sebab makan yang pertama, maka kita makan kali yang kedua tu tidak dikira membatalkan puasa. Jangan salah faham. Kan? Sama macam kentut membatalkan wuduk, tapi kentut 2 kali tidak membatalkan wuduk. Kentut 2 kali tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab dah batal dengan kentut yang pertama. Kentut pertama batal wuduk. Kentut lagi sekali tak batal wuduk. Sebab dah tak ada wuduk dah. Jadi sebut tu dia kata kentut 2 kali tidak membatalkan wuduk. Sebagaimana makan 2 kali tidak membatalkan puasa. Dari sudut teka-tekinya. Muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 1-2 doa yang kita diajar baca ketika mana kita nak berbuka puasa, iaitu doa yang pertama kita diajar baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa dia. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Doa ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, waktu berbuka puasa adalah antara waktu mustajab kita berdoa. Waktu berbuka puasa 5 minit ataupun dah azan tu kita nak buka puasa tu waktu mustajab kita berdoa. Tetapi kita diajar baca ini. Bila mana kita perhati benda ni, kita tengok elok-elok, ada tak doa dalam dia? Waktu ni waktu mustajab. Allahumma ya Allah, laka sumtu, aku puasa keranamu. Ada doa tak?
Ada doa kah kita nak bagi tahu Allah Taala aja? Sebab doa kita minta, ya Allah aku nak sekian, ampunilah aku, ya Allah murahkanlah rezeki. Sekarang adakah ini doa? Ya Allah aku puasa kerana-Mu ya Allah. Kita doa kah kita bagi tahu je? Dia lebih bagi tahu. Aku puasa kerana-Mu ya Allah. Kalau doa, ya Allah jadikanlah aku ni ikhlas berpuasa kerana-Mu, itu doa. Sekarang kita bagi tahu, ya Allah aku puasa kerana-Mu. Kita bagi tahu kenyataan. Dia tak berapa nak masuk doa lagi ni. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu ya Allah. Ni doa kah bagi tahu? Lebih kepada bagi tahu. Wa ala rizqika, dan atas rezekimu aku berbuka puasa. Doa kah bagi tahu? Lebih kepada bagi tahu. Mana doa dia? Kan? Waktu ni waktu yang baik kita doa ni. Tapi bila tengok, saya duduk tengok, mana doa, tak nampak doa ni. Tapi kalau kona jauh tu mungkin jadi doa balik lah. Tapi tengok directly ni, tak nampak macam doa. Nak bagi tahu, ya Allah aku puasa kerana-Mu, ya Allah aku beriman kepadamu. Kalau nak jadi doa, ya Allah kuatkanlah imanku. Tu baru jadi doa. Ni bagi tahu aku beriman kepadamu. Baik. Satu lagi doa yang diajar, zahabaz zama'u, hilang dahaga. Zama' ni dahaga. Hilang dahaga. Hilang dahaga. Ini ada dalam hadis ni. Zahabaz zama'u, hilang dahaga. Hilang dahaga. Zahabaz zama'u. Doa kah bagi tahu? Hilang dahaga, sudah hilang. Doa kah bagi tahu? Dia bagi tahu. Wabtallatil uruq, basah, tablah basah urat-urat ni, leher-leher basah, baru minum kan, basah. Kita minum ni, basah tu. Dia doa atau bagi tahu? Lebih kepada bagi tahu. Wasabatal ajru, dan ada pahala. Sabata, ada pahala insya-Allah. 3 rangkap tu. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya-Allah. Mana doa dia? Ya. Maksud saya ialah satu kerugian apabila kita tidak mengambil peluang untuk berdoa. Kita baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi. Tapi kita tak minta, ya Allah ampunilah aku, ya Allah bagilah kesihatan tubuh badan kepada aku, ya Allah kan, bagilah keafiatan, kesejahteraan kepada anak-anakku, bagilah kesejahteraan kepada negara. Tak minta apa pun. Cuma dia lebih bagi tahu, aku puasa kerana-Mu ya Allah. Yalah, bila kita bercara panjang sikit tu, maksudnya doa mungkinlah, tapi surface-nya tu tak nampak macam doa. Kan? Baca. Tapi doa tu lebih luas daripada ini. Doa tu lebih luas daripada ni. Doa ni tak perlu bahasa Arab pun. Doa tak perlu pada bahasa Arab. Kita doa apa? 5 minit sebelum buka puasa tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku nak gini. Dah habis tu, Allahumma laka sumtu wa zahaba bawa ni. Ambil peluang nak berdoa tu. Kita kata 5 minit lah. 5 minit sebelum buka puasa tu, tu waktu iftar, waktu nak buka puasa tu adalah waktu mustajab kita
berdoa. Ya, tak boleh bahasa Arab, doa boleh dalam bahasa Melayu. Apa bahasa kita? Jadi maksud saya ialah jangan berpada dengan ini saja. Jangan berpada dengan ini, jangan sekadar dua ni saja, tapi mintalah apa-apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 2-3 perkara yang saya nak sebutkan, iaitu yang pertamanya, jaga dengan hadis yang palsu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis inilah, khamsun yuftirna as-saima wa yanqudna al-wudu'a, dan yang keduanya, ambil peluang waktu berbuka puasa untuk minta apa yang kita hajat, ya, dan jangan berpada dengan dua ini saja, kerana doa itu lebih luas daripada apa yang ada di dalam hadis yang selalu kita baca ni, ya. Wallahu a'lam. Sekadar itulah untuk pagi ini. Moga-moga ada manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.